Assalamualaikum semua, kembali bersama Aperture Podcast. Aku Zaf bersama Miss Nabila kita. Hari ni kita berdua sekali lagi. Mungkin buat masa ni kita berdua je dulu lah. Maybe another few weeks baru Faris dapat join balik. So, untuk review kali ni kita nak review satu filem summer blockbuster, Jurassic World Dominion. Okay, dia filem yang terakhir lah untuk the second Jurassic Park punya trilogy. Okay, Jurassic World punya trilogy ni, first Jurassic World, and then dia ada Jurassic World Lost Kingdom, dan ni terakhir Dominion lah. So pelakon dia semua sama, iaitu Chris Pratt, Bryce Dallas Howard dengan Jeff Goldblum. Cuma kali ni dia ada penampilan daripada dua karakter daripada original Jurassic Park, iaitu Laura Dern dan Sam Neill. Jeff Goldblum pun actually from the original punya Jurassic Park, tapi masa Lost Kingdom dia ada, tapi more or less cameo lah. At least dalam ni dia ada karakter dalam ni. Okay, nak bagi sinopsis dia untuk cerita ni, dia kena start daripada yang first Jurassic World first. Dia revive balik the Jurassic Park punya kingdom tu untuk jadi macam dinosaur punya park. Tapi something happen, biasalah, dinosaur tu makan orang semua. And then the Lost Kingdom, the island yang Jurassic Park tu ada volcano yang nak meletup. So ada plan untuk selamatkan all the dinosaur kat situ. Tetapi ada setengah orang yang biasalah, orang jahat, dia cuba nak ngambil kesempatan tu. So dia culik all the dinosaur, jual kat black market. Okay, that one is Jurassic Lost Kingdom. Tapi the Lost Kingdom punya ending tu, dia macam open ending sikit, di mana diorang lepaskan all the dinosaur to the world. And so agak interesting Lost Kingdom tu, the end macam tu. So kita tertanya-tanya apa akan jadi, sebab sekarang ni dinosaur dah berada bebas di zaman moden. So macam mana human nak hidup bersama dinosaur tu? So jawapan itulah yang patutnya dijawab untuk filem Jurassic World Dominion ni. Kan? So tapi malangnya filem ni dia tak carry the same idea. Dia bawa lah mula-mula. Mula-mula tu lah dia just tunjuk macam montage video kan. Macam the world ni macam diserang oleh dinosaur lah. Dengan dinosaur. Macam zombie spread kan, macam virus kan. Daripada US tu boleh pula pergi ke benua lain, Europe. Kan? Itu cerita yang actually aku nak, tapi dia kona sikit ke cerita lain. Okay, tapi sebelum kita pergi berbincang pasal dia punya cerita tu, kita sentuh sikit dia punya bajet. 185 juta. At the moment collection dia 450 juta. Agak jauh untuk 1 billion, sebab the first Jurassic World dengan the second Jurassic World Lost Kingdom semuanya melebihi billion. And the first one tu 1.6 billion. And the second one tu jatuh sikit tapi still billion lah, lebih 1 billion. Yang ni agak sukar sikit lah. Walaupun dia bawa balik 3 orang pelakon daripada original trilogy tu, I don't think dapat menyelamatkan cerita ni lah. Sebab 3 orang tu dia macam nostalgic value untuk orang yang really know Jurassic Park masa 90s. Kan? So orang macam aku ni rasa best lah benda tu kan. Tapi untuk generasi muda doesn't care much pun untuk 3 karakter ni. Okay. So rating dia agak mengecewakan sebenarnya. Kalau tengok dekat Rotten Tomatoes ni, Tomatometer 30% je kritiknya review. Agak sedih kan, memang rotten. Tapi audience score dia 78 lah. So audience enjoy juga cerita ni, dan aku boleh faham lah kenapa audience enjoy, sebab dia banyak gila action. And dari start sampai habis, action, ada car chase scene, ada kapal terbang, ada dekat
dekat apa tempat yang Iceberg. ice tu kan. Oh lama macam-macam tempat dia pergi. Dia pun dah jadi macam Fast and Furious lah. Semua tempat dia pergi. And then kalau kita tengok kat IMDb rating dia 6.0/10. Okay, this one is like user rating lah. So tak membantu juga, user pun macam half je yang suka. Tapi dia punya Metascore memang sedih lah, 38% je. So banyak kritik tak suka lah. Dan aku juga faham kenapa kritik tak suka. Sebab kalau kita tolak tepi dia punya plot yang dia pilih tu, even though tak carry from the first two, dan kalau ikutkan stand alone as action movie pun tak best juga. That's why dia punya kritik tu teruk sikit lah. So Nabila, macam mana cerita ni? Tak tahu nak mula kat mana cik. Sebab kan macam Zaf cakap cerita Jurassic World 1 pasal apa, Jurassic Park 1 pasal 2, 3 pasal apa. Tapi kalau ni, cerita ni pasal dinosaur buat apa? tak jawab kan. So dia macam tak dia bagi cerita pasal dinosaur sangat lah. Macam cerita yang lain kan kita tahu apa jadi kat dinosaur, apa kenapa pasal cerita dinosaur. Pasal ni I rasa kan kemunculan dinosaur ni datang secara sikit-sikit dan akhir je yang kita nampak dinosaur berlawan. Tu pun sesama dia. Kita tak nampak yang connection cerita kita dengan dinosaur tu. Yes. Lepas tu, teruskan. Lepas tu ada certain part yang macam quite draggy. Dia macam cerita drama. Macam lebih kepada cerita Apa? Family. Science action macam tu lah. Bukan more tu macam cerita dia sebelum ni. Okay. So sebab dia banyak lagi, dia ada banyak apa? dia banyak drama-drama tu. So rasa macam lambat slow, draggy, ada certain part lah. Rasa macam bosan. Especially drama yang pasal budak tu lah, budak clone tu. Kan? So basically dia ada dua plot yang penting, and then somehow they interconnected towards the end tu lah. Satu plot yang pasal budak tu, kan? Tak kenapa budak tu jadi macam sangat penting untuk this franchise, I don't know. Dalam nombor 2 ada, tapi just macam tu je lah. Dia macam pewaris kepada the creator of Jurassic Park ni kan, Professor tu. Itu je. Tapi dalam ni dia carry that movie, budak tu jadi macam the most important things in the world. Okay, tu satu hal. And then satu lagi plot is pasal the corporation yang tamak haloba lah kan, eksperimen dengan binatang, and then they create belalang yang makan all the gandum tu semua. Dia nak control ekonomi. And then dia care 3 orang yang from the original movie tu, dia masukkan dalam movie ni bukan relate to the dinosaur dengan sebelum ni. Betul. Dia relate dengan, kita orang pun lepas daripada movie ni, kita orang fikir apa fungsi dia masukkan ni. Memang sengaja nak bagi penonton teringat kot. Dia bukan, dia tak pegang watak kuat kan. Sebab sebelum ni watak dia karakter dia berat juga kan untuk dinosaur. Tiba-tiba dia sekarang dia tolong selamatkan belalang. The main character lah, especially Laura Dern dengan Sam Neill tu, dia punya karakter, dia memang paleontology kan, memang dia study dinosaur tu kan. Tiba-tiba dalam ni dia mission impossible pula, menyelinap dalam makmal untuk dapatkan sampel. Tu nama dia ni belalang. Itu satu hal lagi. Makmal tu, it's a really big corporation, tapi orang boleh masuk dengan senang-senang je kan. Macam tak ada kamera, tak ada security langsung. Boleh masuk ikut depan, boleh masuk ikut bawah, boleh masuk ikut belakang. Senang je. Yang Chris Pratt masuk tu ikut belakang pula, senang je. So pemilihan plot tu aku dah tak setuju. Tapi okey lah kalau dia betul nak fokuskan 2 plot tu, make it cerita tu interesting and kohesif lah. Tapi benda tu pun dia tak percaya nak
deliver juga. But the focus banyak dekat action. Lari sana lari sini. Action yang seronok lah tengok, tapi tak ada rasa macam tension or intense tau. Sebab kita tahu Chris Pratt takkan mati. Kan? Macam mana teruk pun dia dikejar oleh Helikopter jatuh pun. dinosaur tu, nothing's going to happen to him. Kan? And dia buat scene yang dia nak terhempas kapal terbang ni. It's really very dangerous scene. Nak terhempas kapal terbang. Kan? Tapi takkan dia mati kan. Half of the movie takkan dia mati. Takkan dia nak bagi Bryce Dallas Howard ni pula jadi hero in the end. Tak Perempuan selamat mungkin. kan. So kita dah tahu dia akan hidup. Kan? So tak interesting lah cerita dia. Kan? Cuma action wise tu mungkin orang enjoy lah. Dia kena kejar dekat town tu, macam Jason Bourne lah aku tengok. Kan, lompat sana lompat sini, ada parkour sikit kan. Dinosaur pun pandai parkour juga. Itulah cerita dia. And then yang konspirasi pasal company tu pun I think tak develop dengan baik sangat lah. I mean tak interesting langsung. Dia nak menjelinap dalam tu. Dan senang sangat. Tak faham lah benda tu. Kenapa dia pilih benda tu. Lepas tu dia orang yang paling besar sekali nak keluar daripada tempat tu guna transportation yang macam alah. Orang boleh hijack bila-bila. Faham tak? Dia patutnya Kan? full access kat tempat tu kan. Larilah naik private jet ke, private helicopter kan. Macam tim lah kena makan dengan dinosaur kat tempat dia sendiri. Macam mana? Ada banyak social commentary sikit lah dalam ni in term of capitalist, in term of politics. I think yang dia naik macam train kecil nak melarikan diri tu kan. Itu kan memang projek tu kan memang ada Hyperloop tu under Elon Musk tu, mungkin dia nak jack kat situ ke apa kan. So banyaklah dia sentuh benda-benda tu, tapi dia sentuh pun macam ala kadar asal boleh je. It's not really dia tekan pasal kapitalis sangat pun. Dan macam jahat tu tak nampak jahat sangat pun. Kan? Corporate guy tu kan, dia ni macam kadang-kadang macam baik, kadang macam jahat. And so dia punya villain tu tak very strong. The reason why dia nak budak tu untuk dia reverse back apa eksperimen yang dia buat dekat belalang tu. For me, it's a good intention lah kan. It's not like bad intention. Kan? Kan dia nak buat jahat pun. Kan? Tapi kenapa dia nak kena hire some missionary, askar untuk culik budak tu terus? Kan kalau intention dia baik, might as well dia pergi je dekat rumah Chris Pratt tu, cakap, okay, kita orang dah buat eksperimen salah ni, kan, effect food supply to the world, so budak ni punya DNA sangat penting. Boleh negotiate. Budak tu pun willingly bagi kan. Masa dalam tu kata, tak apalah saya bagi kan. Dia kata. Budak tu pun relax. That's movie ni sangat teruk. Kan? Aduh. And then, satu lagi yang aku kurang sikit. Kan ada satu karakter profesor yang Chinese tu. Nama dia B.D. Wong tau. Kan? Dia ada from the original Jurassic Park. Dia one of the doctor lah yang create all this DNA ni. And then watak dia selama ni memang jahat. Kan? Tak adalah jahat bunuh orang, tapi dia memang in term of ethical tu dia tak ethical lah. And dia scientist yang tak fikir pasal humanity ni, dia fikir pasal profit je. Tapi dalam ni dia macam reverse back tau. Terbalik. Dia reverse. Dia nak bagi some sort of redemption untuk B.D. Wong punya karakter ni. Tak faham kenapa dia nak bagi karakter redemption. Satu, dia just supporting, some extra je. Dia it's not really penting sangat pun dalam the whole Jurassic World ni punya storyline. So kenapa nak ada redemption story untuk that particular character? It doesn't make sense. And okay lah.
kita cerita benda yang teruk-teruk je. Ada tak benda yang at least best lah dalam ni? Adalah, kita kenal bagi banyak dinosaur lah. Bagi banyak. Dia bagi exposure pasal dinosaur tau. Tapi dia tak bagi kita experience action tu dengan dinosaur. Tapi dia bagi exposure lah. Kan tak ada cakap pasal dinosaur yang jenama ni sebab apa, dia apa. Yelah, dia tak fokus sangat. I mean, visually menarik lah. I think visually menarik. Macam ada satu scene yang karakter Bryce Dallas tu yang dia payung terjun jatuh dekat hutan tu. Kan? And then ada satu dinosaur yang kuku panjang tu kan. Dia. Yang kuku panjang belakang dia kena selam tu. Dinosaur tu macam tak familiar pun dinosaur apa kan. So at least dia bagi some information untuk orang yang tengok kan, ni dinosaur apa ni kan. Tapi overall dia punya visual tu nampak menarik lah. Kan bila time action tu memang mostly semua CGI lah, tapi it's good in term of quality CGI dia. Kan? Tapi in term of dia punya cerita tu not so much lah. Kan masa yang dekat dalam kapal terbang tu, kau punya engine dah kena gigit ni dengan dinosaur dia, tapi pilot tu macam relax. Macam tak takut langsung. Pilot tidur sampai mana? Sampai akhir. Yang pilot tu pun mula-mula kan dia patutnya jahat kan. Lepas tu bila dia baik. Dia macam karakter dia macam lama je, macam ada lagi je. Ni mesti dia akan switch jadi tim baik pula. Okay lah. So tu je lah. For me, visually je lah menarik. Visually. And lain daripada tu tak ada lah. Cerita pun tak ada. And still berharap someone akan try to continue the real story lah. Macam mana dia ceritakan yang human live dengan dinosaur tu in the world kan. Kita ada sikit lah dia tunjuk yang masa Chris Pratt kejar dinosaur naik kuda tu kan. That type of scene interesting lah kan. Something new. Activity yang human buat sekarang dia kena incorporate dengan dinosaur. Yang dengan budak kat tepi tasik tu bagi makan, ingat itik rupanya dinosaur. Comel. Yelah. Benda-benda tu lah. Sikit-sikit je dia tunjuk. Kan. And then yang dia tunjuk pun dinosaur yang tak makan orang. Kita tak kita nak tengok macam mana T-Rex tu hidup kan. Bahaya. T-Rex. Apa nama? Velociraptor tu. So still boleh continue lah kalau someone nak continue. Kalau studio tengok macam alamak, cerita ni yang dia buat ni macam tak menjadi je kan. So dia kena cancel lah. Cancel kononnya this one is the last one, kena create one more. Maybe, I don't know. Director dia Colin Trevorrow. Dia director yang sama untuk the first one. Dia sequel yang the first one. The second one dia tukar director. So part 3 ni dia come back balik lah untuk kononnya habiskan trilogy ni. Original idea. Dari segi lakonan macam mana? Bila? Kalau yang Chris tu kita tengok satu memang watak dia memang hero kan dalam cerita ni. Kalau dia tak ada, siapa pula nak selamatkan sampai last kan. Tapi mungkin sebab dia involve banyak dengan action pack, so dia nampak macam mungkin dia punya physical wise pun cantik lah untuk action movie ni. Tapi entahlah macam sebab kita tak enjoy dia dengan karakter ni dengan dinosaur. Jadi dia rasa macam dari segi lakonan ni okey je lah. Berkesan lah. Lakonan pembawakan dia tu berkesan tak? Nampak macam macam dia tak kuat. Nampak tak dia betul-betul caring kat budak tu?
nampak macam dia lebih suka kepada perempuan tu lebih daripada dia nak selamatkan budak tu. Tapi nampak kan karakter dia tu lebih kepada daripada Blue tu kan. Nampak lebih macam, sebab kita tahu dia punya karakter kalau dengan binatang tu macam mana kan, dengan raptor tu. Nampak more connection dengan dinosaur tu. Dengan dinosaur tu. Lebih daripada dia cara nak selamatkan budak tu. Okay. Ni yang dia punya seorang lagi, mak dia Bryce Dallas mak dia tak tahu lah sama dia kahwin ke tak, tapi karakter consider dia couple lah. Dia karakter wise dia nampak macam sayang anak tu, dia nampak macam couple yang kena paksa jaga budak. Dan memanglah plot cerita ni dia kena pergi selamatkan anak dia. Tapi nampak macam dia lebih attached to partner dari sayang dia nak pergi selamatkan orang tu lah. Sebab dia macam tak tahulah. And then lagi satu dia punya reaction dia dengan dinosaur pun dia macam nampak macam ada janggal. Tak tahulah. Tak convincing lah. Sebab tak obviously dia berlakon depan takut betul-betul memang CGI depan green screen kan. Tapi dia tak nampak yang dia menghadapi situasi tu lah. Dia nampak dia berlakon lah. Tapi mungkin sebab dia dah biasa dengan dinosaur, sebab dia kerja dekat Jurassic Park tu dari awal mungkin. And then dia ada mission untuk selamatkan all these dinosaur. Basically they're doing the same thing masa untuk yang nombor 2. Nombor 2 pun sama juga lah. Dia punya mission tu nak selamatkan all the dinosaur. Tu sekarang ni dia still nak selamatkan all the dinosaur. Diorang try buat macam some sort of parents punya cerita kan, dengan connection dengan budak ni. The thing is macam aku cakap dia, budak ni it's not important tau. So kita tak ditunjuk macam mana diorang menjalankan kehidupan as a family kan. So attachment tu tak rasa. So bila dia macam kau kisah sangat dengan budak ni, kenapa? Adakah betul kau sayang dia ke? Ataupun just tak nak some big evil corporation culik budak tu kan. So dia punya relationship tu sama ada sincerely between people or just for the sake of materialistic punya reason. So because tak clear benda tu, so pada aku tak dapat nak attach dengan the family value yang dia cuba nak sampaikan tu lah. And lakonan lah tu Chris Pratt okay lah, dia okay je berlakon. Cuma untuk filem ni sebabkan dia kena ada that, kena portray macam fatherhood punya vibe tu, tak nampak kat situ lah. Tak rasa kan? Tak rasa. Yang perempuan tu, Bryce Dallas Howard tu adalah sikit, tapi not so much lah. And budak tu memang robot lah. Tak ada emotion langsung. Aku tahu lah kau clone kan, tapi bila budak tu tak ada emotion, macam mana kita nak kesian kat budak tu? Betul tak? Kan? Sampai satu tahap tu macam alah biarlah dia kena culik pun tak ada efek apa pun. Aku nak tengok dinosaur, kena tengok budak ni. Okay. So last kita sentuh pasal dia punya overall production quality. Pada aku macam aku cakap production quality is good lah in term of visual, cinematography, CGI tu semua. Gambar dia cantik. Gambar dia cantik, seriously. Cuma cantik. Itulah writing tu lah problem. So cerita tu macam dia punya jump scare pun kita rasa yes, betul. Rasa sebab kamera dia cantik. Sebab dia punya close up bila gelap, bila terjun, bila apa, memang enjoy lah. So basically because of dia punya cerita itself tak stick, so dia macam
Macam kita pergi naik roller coaster je kan. Seronok takut. Tapi tak ada connection dengan dia punya cerita. Sayang lah. So pada aku ada dua benda lah yang dia maybe salah dia punya cara, iaitu dia pemilihan dia punya plot cerita dengan penggunaan 3 orang original character tu Karakter lama. yang wasted gila. Might as well Kan sayang kan. might as well dia Ingatkan pakai betul. karakter baru je. Wasted gila. Alright. Ada apa-apa lagi? Tak yang ada. menarik, yang positif. Tak ada. Okay. Okay, kalau bagi pilihan untuk beri rating, berapa nak? Berapa boleh rate cerita ni? Ada rasa nak tengok lagi mungkin tak? Nak boleh bagi, memang tak. Rasa nak bagi 2.8 kot. Tak nak bagi 3. Okay. Again. For me 2.5 lah. Dia in the middle lah. And dia tak adalah teruk sampai tak boleh tengok. And aku rasa aku still boleh tengok lagi sekali just for the action tu je lah. And tapi dia tak adalah Tak lagi satu sebab expectation kita kot. Kita dah follow cerita tu kan. Dia macam tak tahulah. tiba-tiba tak ada dinosaur, dia macam tak best lah. Cuma aku tak rasa aku akan beli dia punya physical movie or digital lah kan. Tengok lagi lah. Tu pun kalau keluar kat TV, kat HBO, kan, kat Netflix. Tengok free lah. And selalu kalau cerita yang betul-betul kita suka ni, aku beli as a collection. Kalau tak beli tu, maknanya something wrong lah. Okay, kesetu je. Kita punya review untuk Jurassic World Dominion. Thank you Nabila meluangkan masa pada Jumaat ni. Right? Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ciao.